Salam sejahtera dan selamat pagi. Isu panas pagi ini admin ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Isu ini bertajuk, adakah perpecahan dalaman UMNO semakin teruk? Persoalan. Bertepenuh, berbaki kurang seminggu lagi tempo berkempen pilihan raya umum ke-15, bagaimanapun, krisis dalaman UMNO nampaknya belum ada tanda-tanda semakin reda. Rasa tidak puas hati tidak menjadi calon menyebabkan kempen jentera akar umbi UMNO dan Barisan Nasional BN bergerak perlahan. Tindakan penutupan beberapa pusat daerah mengundi PDM memberi implikasi teruk apabila terpaksa menyusun semula strategi lain. Paling pening kepala pastinya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang dilihat tidak agresif dan sering menjadi bahan kritikan serta kecaman orang ramai. Malah paling jelas ditunjukkan dalam media sosial. Zahid tidak sepopular bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang kini bergelar banduan. Lebih memburukkan lagi keadaan apabila berlaku salah komunikasi dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Selain perpecahan di kalangan akar umbi, terdapat juga kabar angin mengatakan terdapat gerakan untuk memastikan kerusi Parlimen Bagan Datuk yang disandang Zahid kalah pada PRU 15 kali ini. Bukan sahaja berdepan tentangan pihak lawan di Bagan Datuk, Zahid juga berdepan seturu politik dalam partinya sendiri. Malah beberapa maklumat diterima mendedahkan terdapat gerakan rahsia yang sedang digerakkan oleh kumpulan warlord UMNO yang tidak menjadi calon pada PRU 15 untuk mensabotaj kawasan yang ditandingi oleh Zahid Hamidi. Sumber dalaman parti memberitahu gerakan tersebut disusun secara rapi untuk memastikan undi diperoleh Zahid menurun dan tidak mustahil juga kalah di Bagan Datuk. Hanya dengan kekalahan Zahid di Bagan Datuk dapat menyekat Zahid daripada membuat keputusan sesuka hati selepas PRU 15 nanti. Ismail Sabri juga dalam keadaan tertekan sebenarnya kerana orang-orangnya tidak tersenarai sebagai calon kali ini. Jika semua calon yang menang adalah orang Zahid, ia pastinya akan memberi implikasi buruk kepada karier politiknya, kata sumber tersebut. Untuk rekod, Zahid berdepan saingan 4 penjuru di Bagan Datuk. Pada PRU 15 kali ini, Pakatan Harapan PH meletakkan Datuk Syamsul Iskandar Muhammad Akin sebagai calon. Sementara Perikatan Nasional meletak Dr. Muhammad Faiz Naaman dan seorang lagi adalah calon bebas Muhammad Taufik Tun Dr. Ismail. Namun terdapat tanda-tanda jelas krisis dalam UMNO masih tidak selesai apabila Zahid terpaksa mengeluarkan kenyataan untuk meredahkan kacau bilau yang sedang dihadapi parti tersebut. Bagi mengelak krisis berterusan berlaku pada UMNO, Zahid berkata, pemimpin parti yang tidak dicalonkan pada PRU 15 masih ada peluang bertanding pada pilihan raya negeri PRN yang akan datang. Kenyataan tersebut hanya keluar selepas seminggu kempen PRU 15. Nampaknya Zahid sudah melihat realiti sebenar yang sedang berlangsung di seluruh negara ketika ini. Walaupun membuat janji tersebut, Zahid juga meletak syarat bahawa mereka yang ingin bertanding di peringkat Dewan Undangan Negeri DUN harus merebut peluang itu dengan memenangkan calon BN yang bertanding di kawasan parlimen masing-masing. Peluang masih ada terutamanya bagi negeri-negeri yang masih tidak dibubarkan DUN. Maka peluang itu harus direbut dengan memenangkan calon parlimen BN, katanya melalui hantaran di Telegram yang dilaporkan media. Beberapa nama besar UMNO digugurkan pada PRU 15 kali ini, antaranya Datuk Sri Syahidan Kasim, Datuk Zahidi Zainul Abidin, Tan Sri Anwar Musa, Tan Sri No Omar dan Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman. Persoalannya kini, adakah tawaran tersebut akan dipercayai pemimpin UMNO yang digugurkan kerana Zahid sudah mengungkiri janjinya apabila tidak mencalonkan mereka pada PRU 15 kali ini? Fikir-fikirkanlah.